FPPI ni nama panjang dia Fakulti Pengajian Peradaban Islam. Jadi kalau dia punya visi dia memimpin peradaban ummah. Ini pun saya tengah tengok slide ni. Okey, jadi di fakulti, kalau di pengurusan fakulti, dekan di fakulti sekarang ni adalah Dr. Muhammad Nur bin Husin, dekan. Timbalan Dekan Akademik dan Penyelidikan Dr. Rosni binti Wazir, dan saya sendiri Timbalan Dekan Pembangunan Mahasiswa dan Alumni Dr. Kamal Azmi bin Abdul Rahman. Jadi di fakulti kita mempunyai 4 jabatan. Jadi ada jabatan Quran Sunnah, ada jabatan Usuluddin, ada jabatan Bahasa Arab, ada jabatan Tahfiz. Dan kita ada juga ketua pasca yang mengelola program-program peringkat master dan PhD. Jadi untuk taklimat hari ini kita fokus kepada program-program yang ditawarkan di bawah 4 jabatan dan program ijazah sarjana muda. Jadi kita pergi satu persatu. Kalau program di bawah Jabatan Al-Quran dan Sunnah, kita ada program BI02, Sarjana Muda Al-Quran dan Sunnah dengan Komunikasi. Manakala program di Jabatan Dakwah dan Usuluddin, ada 2 program degree. Quran Sunnah tadi satu je. Kalau Dakwah dan Usuluddin ada 2 program Sarjana Muda. Yang pertama, Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Multimedia. Manakala satu lagi program di Jabatan Dakwah ialah Sarjana Muda Dakwah dengan Pengurusan Sumber Insan. Jadi, tiga program yang saya sebut tadi, Quran Sunnah, Usuluddin dengan Pengurusan Sumber Insan. Kemudian di Jabatan Al-Quran dengan Al-Qiraat ada satu program Sarjana Muda iaitu Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Qiraat. Program tahfiz. Kemudian di Jabatan Bahasa Arab ada 3 program sarjana muda yang ditawarkan kepada semua pelajar matrik. Yang pertama, Sarjana Muda Bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Kemudian, Sarjana Muda Bahasa Arab Terjemahan. Dan satu lagi program yang baru, iaitu Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Multimedia. Jadi dia ada 3 program di situ. Kalau kita lihat program-program sarjana muda yang ditawarkan di FPPI ini, dia ada kolaborasi kan, collaboration, dia ada minor kan. Kalau Usuluddin ada minornya multimedia. Kalau dakwah minornya pengurusan sumber insan. Kalau Quran Sunnah ada komunikasi. Kalau bahasa Arab tadi ada dengan multimedia juga kan. Jadi daripada penawaran program yang ada minor ni, dia dapat bagi advantage kepada pelajar-pelajar. Dapat bagi banyak kelebihan kepada pelajar-pelajar sebab keperluan pada hari ini, maknanya mahasiswa yang lahir ni dia nak multitasking. Dia perlu mahasiswa yang boleh buat banyak kerja, banyak bidang kan. Jadi contohnya kalau kita pengajian Islam, kita ada mahir multimedia kan. Kita jadilah ustaz multimedia kan. Jadi banyak contoh kan. Sebab hari ini kalau kita bekerja, multimedia tu kalau kita clear boleh dengar Okey, kalau boleh dengar kita nak sambung ni. Okey, baik. Kita ulang balik tadi ada program-program ya. Jadi maknanya program-program yang kita cuba tawarkan di FPPI ini adalah satu program ataupun program-program yang boleh memenuhi keperluan semasa, keperluan pekerjaan pelajar. Maknanya bila pelajar dapat keluar, dia dapat bekerja, dia dapat nilai tambah daripada program-program yang kita buat. Iaitu dengan adanya program Quran Sunnah dengan komunikasi, program Usuluddin dengan multimedia, program dakwah dengan pembangunan sumber insan, program bahasa Arab multimedia, begitu juga lah dengan program tahfiz dan 2 lagi program bahasa Arab. Jadi program-program inilah yang ditawarkan kepada semua mahasiswa
daripada pusat matrikulasi yang ambil pengajian Islam dan juga pengajian bahasa Arab. Baik. Seterusnya. Okey, kalau kita pergi kepada syarat masuk kepada program-program yang saya nyatakan, program degree tadi, semua program di FPPI ni syarat dia sama je, iaitu lulus matrikulasi, lulus foundation ataupun asasi di mana-mana IPTS maknanya daripada kuis lah, yang dibenarkan menawarkan program matrik dalam bidang berkaitan dengan mendapat PNGK 2.0. Maknanya pelajar-pelajar matrik yang dah habis matrik, PNGK 2.0 layak untuk memohon program-program di FPPI tadi, ya. Cuma dalam untuk tahfiz dia ada syarat tambahan, dia special kan. Sebab program tahfiz memang program yang special sebab dia program menghafal Quran. Jadi pelajar-pelajar yang masuk ke program tahfiz ni pun pelajar-pelajar yang special, ya. Dia nak mempunyai sijil tamat hafazan Al-Quran yang diiktiraf oleh Jawatan Kuasa Senat Kuis. Maknanya pelajar yang nak ambil tahfiz melalui matrik, dia mesti dah ada sijil tamat hafazan tu. Kalau tak ada, tak boleh apply untuk degree tahfiz gitu. Jadi kebanyakan pelajar yang dia tak ada sijil tahfiz, dia nak masuk degree tahfiz, biasanya dia ambil diploma dulu. Diploma tahfiz, lepas tu baru masuk degree tahfiz. Kemudian untuk BI06 ataupun program bahasa Arab dengan multimedia pun dia ada syarat tambahan sikit, di mana dia nak lulus mata pelajaran bahasa yang berkaitan di peringkat SPM. Maknanya pelajar yang nak ambil bahasa Arab dengan multimedia, dia lulus PNGK 2.0 untuk matrik, dia kena juga lulus bahasa Arab peringkat SPM. Maknanya kalau tak lulus, tak boleh ambil program tu. Tapi boleh ambil program bahasa Arab yang lain, yang dua lagi tu. Iaitu program bahasa Arab terjemahan dengan bahasa Arab bahasa kedua tadi. Yang tu dia boleh ambil. Jadi itu sedikit sebanyak dia punya syarat. Sebenarnya semua detail ni pun boleh tengok di website. Kemudian, okey. Saya pergi sikit-sikitlah saya terangkan program-program yang disebutkan tadi. Yang pertama, program Sarjana Muda Al-Quran dengan Sunnah. Al-Quran Sunnah dengan komunikasi. Program ni merupakan program yang setiap SEM biasanya pelajar yang masuk tu ramailah. Dia laku keras. Banyak orang suka. Sebab Al-Quran dengan Sunnah kan. Sebab Nabi sebut kalau kita berpegang dengan Quran Sunnah ni kita tak sesat. Jadi orang peminat kan. Tapi taklah bermakna program lain tu boleh jadi sesat. Tak juga insya-Allah. Okey. Program ni tempoh dia 8 semester. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun tu sekejap je tau. Kalau kita duduk di kuis ni, duduk belajar pergi kelas, buat program semua bersama-sama dengan kawan-kawan. Cuma waktu COVID ni di rumah lah kan. Tapi tak sedar tiba-tiba dah 4 tahun dah habis dah. Kalau tak percaya tanya senior-senior tu kan. Tiba-tiba dah SEM 8. Tiba-tiba dah SEM 7. Tiba-tiba dah latihan industri. Jadi dalam program ini, prospek kerjayanya adalah jadi pegawai tadbir, jadi guru agama, jadi ustaz, ustazah, jadi perunding pembangunan mahasiswa, jadi pegawai hal ehwal Islam, bekerja di jabatan agama. Dan bila ada komunikasi ni, ada juga pelajar-pelajar yang terlibat dalam bidang komunikasi, dalam bidang penyiaran contohnya. Jadi itulah antara prospek kerjaya bagi ijazah sarjana muda Al-Quran dengan Sunnah. Dan kalau ada pelajar yang berminat untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, pelajar boleh menyambung di peringkat sarjana ataupun master Al-Quran dan As-Sunnah di Universiti Awam. Kalau di kuis ni kita ada sarjana juga, kita ada sarjana muda Al-Quran, kita ada sarjana muda hadis. Yang mana pelajar-pelajar boleh sambung juga di kuis. Kan? Kemudian pelajar juga boleh menyambung ijazah sarjana syariah dan pengurusan dan juga banyak lagi lah program-program yang boleh ditawarkan dalam bidang pengajian Islam.
Jadi kalau dalam Al-Quran Sunnah ni, sedikit sebanyaklah saya kongsikan sikit apa yang pelajar akan belajar. Jadi pelajar akan menganalisa ilmu berkaitan dengan pengajian Al-Quran dan dengan Sunnah. Kan? Al-Quran Sunnah ni term tu term yang kita familiar sejak dulu lagi kita dah belajar Quran Sunnah ni. Kalau di peringkat SPM pun ada kan pengajian Al-Quran dengan Sunnah. Dan kalau Quran tu dia ada belajar asbabun nuzul, nasah wal mansuh, belajar sanad, belajar matan, belajar ilmu rijal dan juga lain-lain. Dan banyak lagi yang lain yang akan dibelajar dalam tu. Kemudian belajar juga akan belajar dengan aplikasi teknologi maklumat dan juga komunikasi. Dua itulah maknanya minor dalam bidang komunikasi dan juga Al-Quran Sunnah untuk majornya. Okey, kita pergi kepada program Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Qiraat. Al-Qiraat. Tempoh pengajiannya juga selama 8 semester bersamaan dengan 4 tahun. Jadi prospek kerjaya sama lebih kurang macam tadi juga, pegawai takbir, pegawai hal ehwal Islam, guru agama, pendakwah, boleh juga jadi imam kan. Kalau jadi tahfiz jadi imam lah kan. Kemudian boleh untuk melanjutkan kerjaya dalam pengajian lebih tinggi dalam peringkat master pun boleh juga. Boleh menyambung sarjana Al-Quran dan Al-Qiraat di Universiti Awam. Bahkan kita ada juga di kuis dan pelajar-pelajar yang menyambung master di kuis pun kebanyakannya pelajar daripada degree Al-Quran dan Qiraat ni. Ada juga yang graduan daripada sarjana muda Al-Quran ni jadi PU pun ada. Apa nama dia? Saya tak ingat lah PU apa nama itu. Tapi ada itu dibuat live juga berkenaan dengan program tahfiz di kuis. Seterusnya kita pergi kepada program Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Multimedia. Saya sendiri daripada Jabatan Usuluddin dan memang saya terlibat untuk mengajar pelajar-pelajar di Jabatan Usuluddin kan. Tempohnya sama 8 tahun bersamaan dengan 4 semester. Kerjanya lebih kurang sama. Ada juga pelajar-pelajar kita yang betul-betul terlibat dalam bidang multimedia pun ada. Maknanya dia kuranglah dalam bidang Usuluddin, dia banyak fokus kepada multimedia, tapi tak ada masalah sebab dia dapat mengisi kekosongan pakar-pakar bidang multimedia yang mahir juga dalam bidang agama. Itu kelebihan program di kuis ni. Kemudian dia boleh juga sambung master di kuis. Kita ada sarjana master Usuluddin Pemikiran Islam, ada juga sarjana Usuluddin Perbandingan Agama. Jadi kalau yang Usuluddin ni saya tak tengok slide ni pun saya boleh cerita. Sebab saya dalam bidang Usuluddin kan. Kalau dalam bidang Usuluddin ni kita belajar banyak dalam bidang pemikiran, dalam bidang falsafah. Kalau dalam bidang pemikiran ni dia berkaitlah dengan isu-isu liberalism dan lain-lain. Kita ada belajar perbandingan agama, kita belajar tentang tasawuf, kita belajar juga tentang sirah. Jadi semua benda-benda ni pun perkara yang menariklah untuk pelajar-pelajar terokai. Kemudian dalam bidang multimedia pelajar akan belajar design, pelajar akan belajar buat video, buat infografik. Dan pelajar akan hasilkan final year project kan. Final year project dia hasilkan produk lah. Jadi produk-produk ni pelajar-pelajar kalau yang nak tahu lebih lanjut boleh ikuti contoh-contoh FYP ni dalam fanpage Usuluddin dengan Multimedia di FB ada. Dan ada juga kita kongsikan di fanpage Fakulti Pengajian Peradaban Islam. Boleh follow dan boleh tengok contoh-contoh hasil pelajar. Menarik ya untuk kita terokai dan lihat lah. Sebab sekarang ni semua orang hasilkan video pendek, kartun, infografik. Jadi kalau kita ada konten yang baik daripada Usuluddin, begitu jugalah Quran Sunnah dan lain-lain, kita boleh hasilkan konten yang sesuai dengan keperluan semasa ni dengan menggunakan capaian ataupun alat multimedia tu. Baik, seterusnya kita pergi pada Sarjana Muda Dakwah dengan Pengurusan Sumber Insan. Ini pun program yang menarik sebab banyak pelajar-pelajar yang graduate daripada program ni jadi motivator. Salah seorangnya PU Akram kan. Jadi PU pun ada sebab pendakwahan. Jadi program dakwah ni pun antara program yang
yang minat juga kan. Dan program dakwah ni banyak buat program keluar, outreach kan, jumpa mad'u lah lebih kurang kan. Dan ada satu program dakwah dan pelancongan di mana setiap sem pelajar akan melancong ke luar negara biasanya. Kalau dalam negara ni dekat-dekat ni tak boleh, dia kena pergi jauh, kena naik kapal terbang sampai ke Sabah dan Sarawak lah biasanya kan. Jadi ini program istimewa, program yang ada dalam program dakwah ni. Pelajar yang minat untuk berada di Medan, minat untuk dakwah, boleh join program dakwah ni. Program dakwah dengan pembangunan sumber insan. Dari segi kerjaya samalah. Pegawai tadbir, ustaz, ustazah, pegawai di tadbir dan diplomatik, pendakwah, guru agama, pegawai zakat, mata-mata kan. Jadi itu untuk ni. Dan kalau nak sambung pengajian, kita ada offer sarjana master dakwah pembangunan komuniti. Di IPTA pun banyak program-program master dalam bidang dakwah. Kemudian kita pergi kepada program bahasa Arab kan. Sarjana muda bahasa Arab, terjemahan. Terjemahan. Jadi tempoh mengajinya pendek berbanding dengan program lain, iaitu selama 6 semester saja, 3 tahun. Sebab apa dia 6 semester, yang lain 4 tahun? Sebab yang lain semua ada dengan. Ada major minor. Yang ni single major. Iaitu 6 semester, 3 tahun. Jadi pelajar dia akan membaca bahan-bahan intelektual dalam bahasa Arab. Pelajar boleh baca lah teks-teks Arab tu dengan kompeten. Pelajar juga secara efektif dengan laras gaya bahasa yang memuaskan. Pelajar boleh menulis, boleh baca dalam bahasa Arab kan. Kemudian menterjemah bahasa Arab ke bahasa Melayu atau sebaliknya dengan menggunakan kemahiran bahasa yang tepat. Ini kemahiran pelajar-pelajar kita dapat. Jadi pelajar boleh jadi guru, boleh jadi penterjemah bahasa Arab, boleh jadi editor, boleh jadi penyelidik, boleh jadi pensyarah, boleh juga jadi pemandu pelancong. Program bahasa Arab pun ada buat program-program yang melancong ke luar negara kan. Ada yang pergi Korea, ada yang pergi Indonesia, ada yang pergi merata-rata juga kan. Banyak program-program keluar, Brunei kan. Ini menarik sebab dia ada program bahasa untuk pelancongan biasa kan. Jadi kena involve, kena buat program-program berkaitan dengan pelancongan. Cuma kalau mendaftar semester ni, program-program keluar tu tak boleh nak dibuat lah, sebab kita berada dalam tempoh PKPB dan kita juga diperlukan untuk belajar secara online sepenuhnya. Tidak ada pertemuan biasa, program-program di luar pun tak boleh nak buat. Jadi kita duduk di rumah je. Tapi tak apa. Masa akan datang bila COVID dah selesai nanti, kamu dah semester 4, semester 5, semester 6 mungkin, COVID dah tak ada, kita boleh buat program untuk melancong ke luar negara kan. Nanti salah niat pula kan, ambil program sebab nak melancong. Jangan kalau ada soalan boleh tanya. Kemudian kita pergi pada program sarjana muda bahasa Arab terjemahan. Ini pun sama macam macam tadilah, maknanya pelajar boleh baca teks Arab, boleh menulis teks Arab, boleh terjemah pula daripada bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab, begitu juga sebaliknya bahasa Arab ke bahasa Melayu. Dan juga boleh sambung master di kuis, di IPTA pun boleh. Dan satu lagi program yang baru, sarjana muda bahasa Arab dengan multimedia. Ada soalan saya baca sekejap. Bahasa Arab multimedia tu saya tengok dekat website kuis ada nombor pendaftaran MQA. Tapi bila semak di website MQA tak ada kos tersebut. Okey, macam mana ya? Okey. Nanti saya akan update sebab bahasa Arab multimedia ni satu program baru. Yang memang betul-betul baru. Mungkin pelajar ni baru SEM 2 ke SEM 3 je itulah. Nanti saya akan pastikan kod yang baru mungkin boleh update, nanti boleh semak semula. Berkenaan dengan soalan tadi, iaitu kod tadi tu. Okey. Okey. Oh, ni soalan sama Untuk program BAM tu, cek website MQA, tapi di website MQA tak ada list BAM tu Tak apa, nanti saya akan cek dan saya akan maklumkan semula, saya akan komen di ruangan komen nanti di sinilah. Sebab di program baru mungkin kalau semak ataupun ada update dia punya kod MQA tu, nanti saya akan update pada semua pelajar insya-Allah. Okey, seterusnya
Kalau ada soalan boleh terus tanya. Santai-santai aja, jangan ni sangat. Baik. Okey. Pelajar-pelajar yang belajar di FPPI juga pelajar-pelajar yang aktif. Maknanya kalau lihat mereka ni terlibat dengan banyak program, dan ada juga pelajar-pelajar kita yang dah 3 tahun lah yang buat mobility pelajar, student exchange. Soalan je. Tuan, saya nak tanya tentang kos tahfiz dan qiraat. Betul ke pelajar yang ambil kos ni dapat tajaan penuh daripada kuis? Tajaan daripada kuis memang ada kepada pelajar tahfiz, tapi bukan semua pelajar. Dan tajaan pun dia ada peringkat-peringkat yang mana nanti pendetailan tu nanti akan diberikan oleh Ketua Jabatan Tahfiz waktu pendaftaran. Dia ada kota kan, dia ada tajaan kepada pelajar Selangor yang bukan Selangor, tapi tajaan memang ada. Cuma dia bukan semua pelajar, dan kalau pelajar pun dia ada syarat-syarat yang ketat di jabatan. Jabatan ada buat syarat, maknanya pelajar mesti ikut syarat-syarat ditetapkan oleh jabatan, maka baru dia layak untuk mendapatkan tajaan tersebut. Tetapi pelajar yang masuk program tahfiz, degree tahfiz, semua layak memohon. Semua layak mohon. Gitu. Okey, saya harap dapat menjawablah soalan tu. Okey, tadi saya nak cerita pelajar-pelajar kita kan. Ada pelajar-pelajar di FPPI ni kita aktif, ada pelajar yang kita libatkan dengan program student exchange, pertukaran pelajar, mobility pelajar. Kalau dalam tahun ni saja sampai bulan 3 lah kan, sebab bulan 4 tu, ujung bulan 4 tu kita dah PKP kan. Kita dah ada 2 program mobility pelajar ke luar negara. Yang pertama ke Medan. Pelajar daripada Jabatan Dakwah dan Usuluddin, seramai lebih kurang 12 orang, pergi ke universiti di Indonesia, mobility dekat sana dalam tempoh 2 minggu, mengikuti pembelajaran di sana. Ini ada soalan lagi. Tuan, betul ke nak masuk FPPI ada interview? Biasanya akan ditanya tentang apa? Tak ada interview. Kita tak ada interview. Boleh masuk terus. Kecuali program tahfiz je ada interview. Tapi tahfiz pun untuk diploma. Jadi pelajar-pelajar boleh mohon dan terus masuk. Okey, tak ada soalan dah. Okey, seterusnya kalau nak cerita tentang mobility tadi, pada bulan 2 tahun ni juga kita hantar pelajar mobility di Sakarya, Turki. Kan? Bukan senang nak pergi Turki dengan tajaan tu. Pelajar mendapat tajaan untuk mengikuti pengajian selama 1 semester di Turki dengan maknanya transfer kredit lah. Mobility berkredit. Pelajar duduk sana lebih kurang 5 bulan, ambil final exam, ambil subjek dekat sana, lepas tu baru balik. Cumanya yang baru kita hantar ni bulan 2. Saya sendiri yang pergi menghantar baru ni. Seronok pergi Turki. Kalau pelajar-pelajar di matrik yang berminat untuk mengikuti mobility pelajar di luar negara, masuk FPPI. Promote. Cuma pelajar yang pergi baru ni terpaksa balik lah sebab COVID. Bila ada COVID, di pelajar boleh kekal, tapi sebab belajar kat sana pun online je, jadi pelajar pun minta balik. Sebab dekat Turki pun kes di Istanbul tu meningkat, bahayalah kan, pelajar pun dua-dua perempuan, jadi balik dah. Jadi mengikuti pengajian secara online di sini. 2 orang pelajar pergi tu, seorang daripada bahasa Arab, seorang lagi daripada Jabatan Dakwah dan Usuluddin, daripada program dakwah. Dua-dua perempuan. Okey. Itu berkenaan dengan itulah antara program-program yang kita buat. Cuma saya nak tambah sikit lah. Di Fakulti Pengajian Peradaban Islam ni pun kita ada program pembangunan mahasiswa yang aktif dalam kalangan persatuan-persatuan pelajar yang kita ada. Kalau di FPPI ni kita ada 5 persatuan pelajar. Semua 5 persatuan semua aktif. Banyak program, banyak sumbangan lah kepada fakulti dan juga jabatan. Dan juga program-program ni pun melibatkan pelajar di jabatan, di fakulti dan juga di peringkat kuis juga. Persatuan pertama adalah Persatuan Mahasiswa FPPI. Maknanya dia persatuan induk di FPPI ni. Persatuan ni mengelola banyak program-program di peringkat FPPI. Kemudian setiap jabatan, 4 jabatan tadi dia ada persatuan masing-masing. Contohnya
Kalau Jabatan Al-Quran Sunnah, dia ada Persatuan Al-Quds. Al-Quds ni Persatuan Mahasiswa Al-Quran dengan Sunnah. Kemudian dia ada PMDU, Persatuan Mahasiswa Dakwah dengan Usuluddin. Dia ada Pemetak, dipanggil Pemetak, ataupun PMTAQ, Persatuan Mahasiswa Tahfiz. Kemudian dia ada NL, Nadi Lughah, Persatuan Mahasiswa untuk bahasa Arab lah kan. Nadi Lughah Al-Arabiyah wa Tarjamah. Itu programnya. Kemudian jadi kita pun di fakulti pun kita cuba mendapatkan data-data daripada alumni kan. Jadi kita rasa puaslah dan tumpang banggalah dengan pencapaian alumni kita. Ada yang jadi pegawai di sektor kerajaan, ada yang buka syarikat sendiri jadi CEO, ada yang sambung master, ada yang sambung PhD dah. Ada juga yang jadi pensyarah kuis kan. Kalau jadi pensyarah kuis ada kan, contoh kan pensyarah di matrikulasi Ustaz Hilmi. Ustaz Hilmi Izani itu pun merupakan salah seorang daripada alumni daripada program dakwah program Usuluddin dengan multimedia, Jabatan Dakwah Usuluddin. Ustaz Hilmi. Ni ada soalan saya nak tanya, kalau ke kurikulum ada ke time start belajar nanti, sebab kita ni duduk rumah. Hihihi. Ada pula hihi kat ujung tu kan. Koko ada, insya-Allah ada, tapi kita akan buat secara online dan kita cuba sesuaikanlah dengan apa yang pelajar boleh buat, dengan apa yang kita boleh nilai kan. Dan dia akan ada juga secara online, insya-Allah. Koko di rumah aja, jangan risau. Boleh. Okey, balik pada cerita tadi maknanya alumni kita dapati alumni kita dapat itulah macam contoh Ustaz Hilmi Izani di matrik jabatan daripada FPPI juga. Kemudian kita ada Ustaz Nazir kan di PPT juga daripada FPPI. Kita ada Ustaz Hakim. Ustaz Hakim ni dia daripada program dakwah. So dia ada di Jabatan Dakwah. Dan kita ada di tahfiz kan, ada pensyarah-pensyarah daripada program tahfiz sendiri. Kemudian kalau keluaran lain ada yang jadi lieutenant muda pun ada kan, nanti saya kongsikanlah sikit detail belajar tu. Lieutenant muda, kemudian ada yang jadi pencetus ummah pun ada yang jadi videographer pun ada. Kalau tengok kadang mahasiswa Usuluddin lah, saya banyak tengok ada yang jadi videographer, ada jadi guru tahfiz pun ada kan. Kerja di kerajaan pun ada, sektor kerajaan pun ada. Baik, jadi kalau tak ada apa-apa, setakat tu je lah kot, sedikit banyak pengenalan berkenaan dengan program-program di Fakulti Pengajian Peradaban Islam. Saya doakan semoga pelajar-pelajar di matrik terus berjaya dan dapat buat pilihan yang tepat, sambung di FPPI insya-Allah. Tu ada lagi soalan Sementara ni saya baca soalan dulu kan. Kalau sambung di kuis, selain daripada PTPTN, ada lagi ke beasiswa yang boleh dimohon untuk belajar bukan dari negeri Selangor? Ada? Biasanya unit penajaan dia akan keluarkan list-list tajaan yang pelajar boleh mohon. Antara salah satu yang saya ingat MARA pun boleh mohon. Yang lain-lain nanti unit tajaan akan bagi. Dia bukan PTPTN saja yang ada. Dan kalau pelajar yang asnaf, dia ada tajaan zakat lah. Untuk kos Quran Sunnah, profesion kerja apa je yang ditawarkan? Dia bukan je, dia banyak kerja yang ditawarkan. Banyak Jadi ustaz, jadi ustazah, dia jadi dalam bidang komunikasi, dia jadi pegawai agama. Pegawai takbir diplomatik pun boleh daripada pengajian Islam ni. Jadi pensyarah boleh. Ada mahasiswa kita kerja bank pun ada, kerja sebagai editor buku pun ada, kerja di arkib pun ada. Banyak. So kerjaya setakat ni kalau kita lihat peluang kerjaya tu banyak lah. Tak terhad dan memang ada kerjaya. Daripada Aisyah Syahidah. Kemudian Farhan Aziz, Tuan, tarikh untuk start pengajian bila bagi FPPI? Okey. Tarikh pengajian ni kalau ikut daripada kita punya takwim awal, start pendaftaran pelajar baru 9 Jun, start 15 ajak saya. Tapi ada kemungkinan akan ada perubahan tarikh.
Jadi tunggu. Nanti akan ada pemakluman rasmi sama ada dia start awal Julai ataupun start pertengahan Jun ni. InsyaAllah nanti ada itulah. Jadi dia tak lari jauh lah antara pertengahan Julai sehingga awal Jun. Pertengahan Jun sehingga awal Julai. Gitu. Okey, seterusnya kos bahasa Arab multimedia. Ke Ustaz? Belum. Belum lagi sebab dia program baru. Kalau macam beasiswa tu, berapa pointer yang kena dapat? Okey, kalau beasiswa ni, biasanya pointer dia ikut kepada penaja lah. Penaja nak berapa, tapi kebanyakan beasiswa dia letak tinggi lah. Kalau dia letak rendah, nanti ramai yang dapat. Dan kita pun nak taja mesti nak pelajar-pelajar yang selected. Jadi antara 3.75 ataupun 3.5 ke atas lah, begitulah. Biasanya kalau beasiswa. Soalan lain, kos tahfiz dan qiraat, interviewnya bila Ustaz? Biasa kos tahfiz qiraat ni, biasa interview waktu daftar nanti. Waktu pendaftaran tu dia ada interview. Tuan, kamera terbalik. Betul lah. Saya terbalikkan balik. Terima kasih. Tak biasa. Ni apa? IT ni golongan-golongan muda macam antum biasalah. Okey. Ada lagi soalan? Tiba-tiba ambil rak buku kan kat belakang. Ada lagi soalan? Biasa kalau tahfiz dia interview bacaan. Dia test bacalah. Dia tak adalah interview macam nak minta kerja ke apa, tak ada. Dia test bacaan. Mungkin tebuk-tebuk lah kot. Kan? Nak tengok hafal ke tak. Bolehkah pelajar lepasan diploma tahfiz Al-Quran dan qiraat daripada kolej lain untuk menyambung pengajian ijazah sarjana muda tahfiz Quran di qiraat? Boleh. Tak masalah. Boleh. Kami boleh mohon selepas result keluar matrik. Result matrik keluar ke? Ya, betul. Bila result matrik keluar, nanti status dalam portal jadi pelajar dah complete. Jadi boleh mohon lah. Kebanyakan pelajar-pelajar matrik kita memang insya-Allah dimudahkanlah urusan menyambung pengajian degree di kuis. Ya, sama-sama. Abdul Fattah. Sama-sama. Ada lagi ke soalan? Kalau FPPI ni dia antara fakulti yang terbesar lah dekat KUIS ni. Selain daripada fakulti pengajian muamalat kan, FPM. FPPI yang terbesar dan antara yang tertua lah, yang lama kan. Bahkan kalau nak tengok graduan daripada, kalau program-program lama lah, diploma pengajian Islam, diploma dulu, graduan dia dah ada yang doktor yang jadi pensyarah kat sini pun ada. Antaranya Dr. Nur Hafizah Haridi, dia merupakan alumni KUIS yang dah jadi ketua jabatan dakwah Usuluddin dah sekarang ni. Kemudian ada Dr. Nur Hanisah pun sama juga. Ada juga pensyarah lain seperti Ustaz Atok, Ustaz Mustafa Kamal, banyak lagi yang dah berjaya jadi pensyarah kat sini juga. Okey, Faris Iqbal, sama-sama. Kalau ada lagi soalan, silakan. Saya sekarang berada di kuis ni kan, untuk pengetahuan semualah kan. Quran sunnah perlu hafal 30 juzuk ke masa belajar nanti? Tak perlu. tak perlu. Kalau yang ambil tahfiz tu perlulah. Kalau Quran sunnah tak perlu. Untuk Farhan Aziz ya. Anwar Azamuddin, selamat Hari Raya, salam lebaran. Okey. Terima kasih. Nanti boleh jumpa nanti di FPPI ya, insya-Allah. Ada lagi soalan? Saya ada lagi 5 minit lah, kita bagi masa 5 minit. Ahmad Fitri, wah ustaz. Ni siapa pula ni? Tak kenal. Ni Fitri mana Fitri mana ni Fitri? Afif Afandi, tuan nak tanya, kalau graduan lepasan tahfiz qiraat nak jadi pensyarah di Jabatan Tahfiz Qiraat macam mana ya? Bagus ni. Ini semangat dia kan.
kita dah habis degree tahfiz qiraat, nanti sekarang ni kalau nak jadi pensyarah untuk mengajar biasanya perlu ada master. Jadi pelajar digalakkan untuk menyambung master lah, sama ada di IPTA, di KUIS sendiri pun boleh. Jadi bila dah sambung di KUIS, nanti akan adalah tawaran untuk jadi pensyarah kan. Kalau tak mungkin boleh jadi guru tasmik dulu kan, guru tasmik di pelajar-pelajar pukul 8 sampai 10 tu pun ada. Ya. Okey, kelas tiap SEM akan berubah ke? Kelas tiap SEM akan berubah. Ni saya tak pasti soalan ni. Kalau setiap SEM kita ambil subjek yang berbeza, kelas akan berubah lah. Dia takkan jadi kelas yang sama kan. Mesti berubah. Oh, ni Ahmad Fitri Nadilullah. Okey. Tuan, kenapa saya tengok kos Quran Sunnah ada belajar bahasa Mandarin dan Jepun? Itu alternatif, elektif. Kita boleh pilih kita nak bahasa apa. Dia subjek elektif. Dia apa? Menambahlah added value kepada pelajar. Maknanya bahasa ketiga, bahasa keempat kita ada bahasa Mandarin, bahasa Jepun. Tak silap saya untuk yang ni nanti PPT akan bagi penjelasan. InsyaAllah. Fitri, saya live dengan awak nak? Saya jemput awak tak? Join sekali ni, live ni. Bagi tahfiz qiraat, satu sem berapa juzuk kena hafal? Alamak, yang ni saya tak berapa pastilah. Mungkin boleh nanti saya akan respon dan nanti saya komen. Saya kena rujuk kepada Jabatan Tahfiz InsyaAllah. Tapi kalau masuk tahfiz degree kan biasanya dia dah ada sijil, saya rasa mesti boleh buatnya kan. Tak susah tau. Okey, kemudian bahan kitab untuk sesi pembelajaran bagi pelajar nanti macam mana ya Ustaz? Okey. Bahan kitab kalau kita Arab sekarang ni tak risau sebab versi online pun banyak kan. Dia ada Maktabah Syamilah tu kan. Semua kitab-kitab Arab ada dalam tu. Kalau boleh masuk ke kuis di library pun kita mempunyai rujukan yang mencukupi sebenarnya untuk pelajar-pelajar. Kalau tak cukup lagi, kita boleh bagilah pensyarah-pensyarah pun ada rujukan-rujukan tambahan yang lain. Cuma dalam tempoh PKP ni, dari segi bahan-bahan pengajaran, insya-Allah pelajar-pelajar boleh akses melalui internet dan pensyarah-pensyarah pun akan kongsilah bahan-bahan yang dia ada dengan pelajar untuk memudahkan pelajar nanti, insya-Allah. Tuan, kalau nak mohon tajaan untuk Quran Qiraat perlu rujuk dari mana ya? Okey, bila dah daftar nanti akan ada taklimat penajaan. Daripada taklimat penajaan tu nanti daripada Pusat Hal Ehwal Mahasiswa dia akan bagi borang untuk pelajar-pelajar IC. Daripada situlah nanti bila lepas IC tu nanti dia akan pergi ke jabatan akan pilih, akan select. Lepas tu baru nanti dia keluarkan pemakluman siapa yang dapat. Kalau semua dapat semua, kalau tak dapat mungkin ada yang tak dapat. Itulah. Tapi permohonan tu dibuat masa sesi pendaftaran nanti. Itu lagi soalan. Okey, ada lagi soalan yang saya tinggal ke? Baik. Saya rasa setakat tu dululah. Ada satu lagi ni kan. Tuan, degree nanti kelas banyak ke? Maksud saya sehari berapa kelas? Masa antum duduk di matrik lagi banyak. Masa degree ni kurang sikit. Tapi kalau SEM 1, seingat saya 20 jam kredit macam tu lah lebih kurang. 20-21 macam tu lah. Cuma 20 tu pun dia ada kredit untuk Koko tak ada kelas. Jadi lebih kurang 18 kredit hour, 19 kredit hour. Saya rasa tak berat lah. Sikit je boleh buat tu. Nak sekarang ni pun kita duduk di rumah kan lagi mudah lah. Sebab kalau pengajian online ni tak semestinya setiap tu ada kelas. Ada yang kita bagi ketugasan saja, ada yang kena tengok video, ada yang secara online macam ni kan. Jadi macam-macam kaedah ni dipakai.
Jadi saya rasa lebih fleksibel dan lebih kenalah dengan jiwa pelajar-pelajar yang suka yang fleksibel ni kan. Sambil belajar pun sambil baring je nanti kan. Sebab dia semua online. Lagi soalan? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang ada dalam sesi live hari ini. Semoga apa yang saya kongsikan tu bermanfaat dan dapatlah sedikit sebanyak maklumat tentang program pengajian di FPPI. Kalau perlukan maklumat tambahan, boleh je rujuk kepada saya. Nanti saya bagi detail nombor telefon saya semualah. Kalau ada apa-apa masalah berkenaan dengan program-program di FPPI. Semoga pelajar-pelajar terus berjaya. Stay at home, jangan pergi mana-mana selagi tak ada keperluan. Jaga diri, jaga keluarga. Salam kepada keluarga. Bila Ustaz nak buat live dengan Ahmad Fitri, nantilah tak sempat lah nak habis dah ni. Nanti tunggu Fitri add saya lah, jemput saya. Okay? Daftar FPPI tau. Masuk program FPPI. Jangan tak masuk ni. InsyaAllah boleh jumpa. Tasbih kafarah. Surah Al-Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.